واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak, untuk sama-sama kita terus menyusuri kepada surah Al-Baqarah, surah yang kedua sebagai surah yang dinamakan Sanamul Quran, puncak kepada Al-Quran. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Al-Fadhil Safas. Batuk sikit. Batuk Ustaz ya. Alhamdulillah dapat bersama juga, insya-Allah. Terus bersama dengan rakan-rakan di studio pada hari ini. Alhamdulillah Tuan Haji, Puan Hajah, semua yang hadir di studio dan juga yang berada di online untuk terus kita istiqamah bersama Al-Quran. Dan kita mulakan majlis kita dengan doa. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, Tuhanku, tambahkanlah keberkatan, kebaikan dengan ilmu yang diperoleh pada hari ini. Mari sama-sama kita melihat kepada apakah sinopsis ringkasan kepada halaman yang ketiga pada blok yang pertama daripada ayat 6 hingga 9 pada hari ini. Iaitu pada ayat yang ke-6 kita akan melihat karakter ataupun sifat orang-orang kafir yang dikunci hatinya. Ini dinyatakan pada ayat 6 hingga 7, dan kemudian kita bergerak kepada ayat 8 hingga 9, kategori yang ketiga. Ya, pada ayat 6 hingga 7 itu kategori kedua. Kategori ketiga adalah orang-orang munafik yang menipu keimanan, yang melakukan penipuan kepada orang-orang yang beriman. Mari sama-sama kita baca ayat 6 hingga 9 pada hari ini. Moga-moga ianya memberi pencerahan kepada kita agar kita terjauh daripada kategori kedua. Kita mahu jadi orang yang pertama yang dibincangkan semalam, iaitu pada ayat 1 hingga 5, bukan pada ayat 6 hingga 9 pada hari ini. Bersama Ustaz Tarmizi. Silakan. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang berada di studio juga yang berada di online sekarang ini. Moga-moga terus dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, di kaca TV yang mengikuti walau di mana juga berada. Moga-moga dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk terus bersama dengan Al-Quran. Insya-Allah untuk permulaan ini di halaman yang ketiga, kita berada di muka surat yang ketiga. Kita nak baca ayat yang 6, 7, 8 dan 9. 9 ya. Ayat 6 hingga 9 untuk permulaan ini. Mari kita cuba baca, dan saya pun nak cuba baca. Moga-moga selamatlah. Selamat Safas. Kita cuba dengan bacaan murattal nahawan, insya-Allah. Antara imam ataupun syekh yang banyak baca dengan nahawan, Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, Syekh Mishari Al-Afasi, dan insya-Allah kita cuba. Syekh Tarmizi tak tahulah macam mana. Kita cuba insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim
أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-6 hingga 9, di mana ini adalah peringatan bagi kategori yang kedua Ustaz ya, bagi ayat 6 hingga 7. Dua saja ayat bagi kategori kedua, siapa? Kumpulan yang hatinya mati, iaitu digelar sebagai orang-orang yang kafir. Jika hati yang hidup itu pada ayat 1 hingga 5, hati yang mati pada ayat 6 dan 7, dan hati yang sakit itu pada ayat yang ke-8, 9, 10, 11 sampailah kepada ayat yang ke-20. 13 ayat. 13 ayat untuk menceritakan hati yang sakit. Jadi hati yang mati ini Allah nyatakan dalam ayat yang ke-6, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu sama sahaja, sama ada diberi peringatan Ustaz ya, diberikan peringatan, amaran ataupun tidak, mereka tidak beriman. Kita perlu memahami dahulu konteks ayat ini, iaitu ayat ini turun di kat Madinah Ustaz ya. Bila kalau kita tengok asbabun nuzulnya, Nabi berceramah mengingatkan kepada orang-orang Yahudi di Madinah ya, dan mereka ini sudah pun dapat pelbagai peringatan sebelum ini dalam Taurat ya, dan kemudian bila didatangi oleh Nabi, mereka tidak mahu beriman. Dan lebih daripada itu, menurut Al-Baghawi, salah seorang imam tafsir, menyatakan bahawa ini juga merujuk pada orang-orang musyrik Mekah. Jadi bila Nabi sudah pun berceramah, mengingatkan, memberi nasihat 13 tahun ya, sekitar 13 tahun di Mekah itu, mereka masih lagi tidak mahu beriman, itu digelar sebagai innalladzina kafaru. Jadi pelajaran untuk kita apa? Istilah kafaru ataupun kafir ini tidak boleh digunakan kepada mereka yang belum kita ingatkan lagi Ustaz. Kita tak ada ingatkan lagi, tak ada ajak dia kepada Islam, mana kita kata dia kafir. Bukan. Malah lebih daripada itu, Yahudi Madinah ini ialah dia cuba melawan Nabi bila diingatkan. Jadi kalau orang itu tidak diingatkan dan dia tidak melawan, kita tak panggil dia kafir. Dia dipanggil sebagai non-Muslim ataupun istilahnya adalah musyrik. Mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting untuk kita faham, kerana kalau kita salah faham, kita kata bahawa orang yang kita tak ajak kepada Islam ataupun orang tu tak melawan pun, oh ini kafir dan kita tak boleh pilih dia, berkawan dengan dia dan sebagainya. Padahal itu adalah satu konsep yang salah. Ya, konsep yang salah yang menyebabkan kadang-kadang kita mungkin akan tidak memberi hak yang sebenarnya. Kita ada usaha untuk mengajak mereka kepada hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Innal ladzina kafaru, perkataan kafaru itu daripada perkataan kafara juga membawa maksud menutup Ustaz ya. Kalau ada biji benih itu ditutup dengan tanah, itu namanya kafara.
Jadi apabila kita tengok di dalam al-Quran nanti kita akan bertemu dengan perkataan kafir. Kafir itu tak semestinya orang kafir Ustaz ya. Itu nama lain bagi petani. Petani ya, dalam surah Al-Hadid nanti kita akan jumpa insya-Allah. Maksudnya kalau jumpa kafir jangan pula kita kata oh ini orang kafir ni yang menanam, bukan. Itu petani ya, kerana tugas petani itu dia letak biji benih dan kemudian dia cover ataupun dia tutup dengan tanah, itu namanya kafara. Maksudnya orang-orang yang kafir ini dia ada kebenaran, dia ada biji benih kebenaran, tetapi apa yang berlaku ialah dia tutup dengan ego, dengan dengki, dengan sombong, maka akhirnya dia tidak mahu mendengar kepada peringatan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang kita ingin sama-sama hidupi, yang ingin sama-sama kita maknai, sehingga kan Allah memberi kesan ataupun memberi satu pengisytiharan pada ayat yang ke-7, apa yang berlaku kalau mereka ini diberi peringatan tidak endah kepada peringatan. Dalam ayat yang ke-7 kita baca sekali lagi bersama Ustaz Samizi. Sila Ustaz. Terima kasih Al-Fatihah Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat Al-Quran yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, subhanallah, ayat yang selalu kita baca Ustaz Faz. Betul. Selalu dibaca, namun kadang-kadang kita tak memahaminya. Dan ini Allah bagi peluang pada kita subhanallah untuk kita belajar lagi untuk musim yang kedua ini. Subhanallah, rezeki Allah SWT masih lagi kurniakan pada kita. Dan saya teringat Ustaz Fasa dulu masa kita awal-awal menelusuri halaman ini Ustaz Fasa, kita berada dalam suasana yang gundah gulana, Malaysia dalam suasana bertanya-tanya apakah yang datang ini bagaimana dan sebagainya, tapi Al-Quran menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah saat ini tengok Allah Subhanahu Wa Taala telah kembalikan, telah pulihkan. Hanya mudah saja bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal lagi kita, ketika itu kita bersama Al-Quran. Inilah ujian kita sekarang ni, bila dah agak tenang sedikit ni, bagaimana kita dengan Al-Quran. Tapi alhamdulillah kita masih bersama dengan Al-Quran. Ayat apa Safas? Ayat ke-7. Lupa. Ayat yang ke-7. Jom kita baca sama-sama ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim wa lahum azabun azim. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, kita akan memerhati mengapa Allah menggunakan perkataan sam'ihim dalam bentuk singular, bukannya dalam bentuk jamak, dalam bentuk plural. Kita kembali semula dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. واجعله لنا حجتين يا
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita kembali dalam My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. Sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke-6 sebentar tadi, dan sudah pun kita membaca daripada ayat yang ke-7 Ustaz, ya, di mana ciri orang-orang yang hatinya mati, ya, bukan sakit pada ayat yang ke-8 yang Ustaz baca sebentar tadi. Ayat yang ke-6 dan ke-7 menceritakan tentang ciri hati yang mati apabila Allah menyatakan am lam tunzirhum la yu'minun, diingatkan tidak diingatkan mereka ini tidak beriman. Perkataan inzar dalam ayat yang ke-6 sebelum kita masuk pada ayat yang ke-7 adalah satu peringatan benda yang ke depan Ustaz, ya, yang jauh berbanding dengan isyar. Kalau isyar itu kita kata oh kat depan tu ada lembu contohnya, pasal kita tengah driving ni kan, itu isyar. Tetapi inzar adalah satu bahaya yang berjangka masa panjang, ya, sesuatu yang memberi kesan jangka masa panjang, itu namanya inzar. Jadi apabila dinyatakan pada ayat yang ke-6 ini adalah satu bahaya jangka masa panjang, diingatkan tak diingatkan mereka tidak beriman. Ini hati yang mati. Seperti kalau katakan pokok mati, kita jirus macam mana pun tak naik juga. Itu adalah satu peringatan, tapi dalam masa sama ia menjadi satu pujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sudah berusaha, kalau ada orang yang tak terima, itu bukan masalah Nabi, ya, itu kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pujukan kepada kita. Kalau kita sudah buat kerja mengingatkan kepada orang-orang di sekitar kita. Tetapi syaratnya apa? Mesti buat kerja. Bukannya kita terus sahaja menghukum ataupun kita membiarkan sahaja sesiapa di kalangan kawan-kawan kita acong, mutusami yang bukan beragama Islam untuk tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat yang ke-7 Allah menyatakan khatamallahu ala qulubihim, iaitu Allah menutup di atas hati-hati mereka, wa ala sam'ihim. Kat sini digunakan perkataan pendengaran mereka, Ustaz, ya, tak cakap pendengaran mereka. Wa ala absarihim, pada penglihatan mereka. Mengapa sam'ihim ini satu saja? Pasal sebenarnya kalau kita tengok dalam sains, Ustaz, ya, pendengaran kita mono. Kita walaupun datang daripada sana ke, kita hanya boleh dengar satu sahaja perkara, walaupun banyak perkara. Bergantung kita nak fokus ke mana lah. Kalau kita mengetih dekat restoran ke, walau banyak bising macam mana, kalau kita fokus pada Ustaz Tarmizi, kita dengar Ustaz dia. Ya, tetapi kalau absarihim, kita boleh tengok ke sana, dalam masa sama nampak yang sana. Jadi ini menceritakan tentang bagaimana deria kita berfungsi, dan apatah lagi hati kita. Hati kita ni macam-macam, Ustaz. Kadang-kadang perkara baik, tak baik. Dan kali ini Allah menyatakan apa? Hati mereka itu ditutup, ya, hati itu ditutup daripada mendapat cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Penggunaan perkataan wa ala qulubihim, ala sam'ihim, ala absarihim, berulang-ulang perkataan ala itu menceritakan betapa memang kena tutup ketat-ketat, Ustaz. Macam satu bekas itu, tutup sini kena tutup, sini kena tutup, sini kena tutup, nak menceritakan bahawa tidak ada lagi peluang untuk masuk cahaya. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa kalau mereka ini tak nak dengar satu dan kemudian menentang. Kalau kita baru mengingatkan kali pertama dan dia tidak menentang, ya, maksudnya taklah nak membunuh pada orang Islam. Malah Abu Sufyan, dia nak membunuh Nabi pun. Tetapi Nabi tetap memberi harapan, ingatkan, dan akhirnya beliau masuk Islam. Nak ceritanya ialah jangan kita menilai seseorang yang bukan Islam. Ini bukan Islam, orang Islam lagi lah, Ustaz, ya. Maksudnya dia dah beriman. Jangan kita kata oh dia ni tak ada harapan di dalam kehidupan untuk membuat perubahan. Ini adalah hati yang sakit. Di hujung ayat 7 itu Allah menyatakan walahum azabun azim. Mereka mendapat azab yang besar, iaitu di dunia pun dah dapat, dan apatah lagi bila sampai di akhirat. Bagaimana hati yang sakit? 13 ayat Allah nyatakan, dan kita baca sekali lagi ayat yang ke-8 untuk kita menilai, ya, menilai sama ada hati saya sakit atau tidak. Harapnya hati kita tidak mati, hati kita tidak sakit. Ayat ke-8 surah Al-Baqarah semua, Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Subhanallah, Ustaz Fazrul.
teringat kisah Taif, Safas. Betul. Bagaimana dua bukit ingin offer dihempapkan, tapi gitulah Nabi SAW, subhanallah, kalau ikutkan marah, kalau ikutkan sedih, kecewa, Betul. kan, tak, belum offer dah minta kan. Tapi itulah satu contoh akhlak Rasulullah SAW yang perlu kita telusuri, teladani dalam kehidupan kita, insya-Allah taala. Itu seronok kita belajar Al-Quran. Alhamdulillah. Ayat apa Safa? Ayat ke-8. Ayat ke-8, tuan-tuan dan puan-puan, jom kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وما هم بمؤمنين صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah ayat yang ke-8 memulakan diskusi kita bagaimana Allah menceritakan kategori yang ketiga, Ustaz ya. Kumpulan yang ketiga ialah mereka yang ada penyakit dalam hatinya. Kalau ayat yang ke-6 tadi Allah terus beritahu awal-awal ini orang yang kafir, kumpulan yang kedua. Tetapi untuk kumpulan ketiga sepatutnya ini ciri orang yang munafik, Ustaz ya, tapi Allah tidak bawakan istilah munafik di sini. Ya, Allah beritahu ciri-ciri sahaja agar kita jangan cakap kalau katakan ada orang begini terus sahaja digelar sebagai munafik. Itu nanti kita tengok pada surah Al-Munafiqun. Tapi kita menjadi satu analisis kepada diri kita, ada tak sifat ini dalam diri kita sebelum kita melihat kepada orang lain. Dan Allah menyatakan dalam ayat yang ke-8, wa minan nas, ya, daripada manusia ada yang bercakap kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, tetapi mereka sebenarnya ma itu maksudnya tidak pernah, Ustaz ya, langsung tidak pernah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kategori ketiga menurut Imam Al-Baghawi dan juga menurut Imam menyatakan bahawa ini adalah perkara yang amat buruk. Maksudnya antara tiga kategori ini, kita ingatkan orang kafir ini dah buruk. Rupanya munafik ini, ya, ataupun kumpulan yang ketiga ini adalah lebih buruk daripada kumpulan yang kedua. Apa sifat mereka? Yaqul. Perkataan yang kita beri perhatian ialah apa yang mereka katakan. Mereka ni bab bercakap, Ustaz ya, yang harapnya kita ni bab bercakap ni kita jaga-jaga. Dia kata bahawa kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Allah, dia percaya pada Allah dan hari akhirat, pasal dia kata bahawa kami ni memang nak ke syurga apa sebagainya, tapi sebenarnya wama hum bimumin, ya. Dia kalau penggunaan la tidak, tapi kalau ma itu tidak pada perkara yang lepas. Tak pernah langsung pun mereka itu beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Mereka ni hanya nak bermanis-manis sahaja di hadapan orang-orang yang beriman pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah pelajaran yang penting untuk kita, bahawa sebenarnya dalam kehidupan kita bab bercakap ini, ya, memang kita kena cakap saya beriman pada Allah, kepada hari akhirat, tetapi jangan sampai ianya tidak datang daripada hati. Bila bercakap tentang wama hum bimumin, iman daripada hati kita, Ustaz. Ya, hati inilah yang sebenarnya akan menjelmakan balik sama ada konsisten atau tidak apa yang kita nyatakan. Dan Allah nyatakan pada ayat yang ke-9, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka cuba menipu, ya. Yang kita akan bincangkan nanti, apa maksud nipu ni, ya, berjaya ke mereka menipu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkataan pilihan yang kita ingin sama-sama fokuskan pada kali ini, sama-sama kita perhatikan, iaitu anzartahum nadhira, ya, seperti mana yang kita sudah bincangkan sebentar tadi, mengingatkan kepada sesuatu, memberi amaran, dan amaran itu adalah berjangka masa panjang. Ya, kalau katakan jangka masa pendek, isyar, ya, sya'ara, tetapi kat sini nadhira 130 kali disebut di dalam Al-Quran. Muncul dalam surah Yasin pun kita jumpa ayat yang ke-10, surah Fussilat ayat yang ke-41, surah Al-Ahqaf ayat yang ke-21, yang harapnya ianya memberi panduan kepada kita. Kita boleh lihat lagi perkataan ini ke hadapan,
memberi peringatan itu penting, ya, memberi peringatan itu penting, dan kita tidak cepat-cepat untuk menghukum kalau katakan seseorang itu tidak percaya lagi, Ustaz, ya. Kerana apa? Itu yang ditunjukkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan 13 tahun campur 8 tahun. 8 tahun Fathu Mekah itu barulah Abu Sufyan menerima hidayah, ya. Jadi ayat yang ke-6 7 ini yang dinyatakan di sini adalah satu penerangan tentang Yahudi pada waktu itu. Kerana apa? Kerana mereka menentang sampai nak membunuh Nabi. Jadi ketika perang berlaku, Nabi kena lawan lah, kan? Tetapi bukannya terus memutuskan ataupun membuat hukuman bahawa tidak ada harapan. Ini hanyalah satu penerangan daripada Allah untuk kita berjaga-jaga, jangan putus asa ketika mengingatkan orang lain kepada kebenaran. Kita berehat sebentar, kembali semula dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. منهما جهينا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Semoga Allah rezekikan kita untuk bersama dengan Al-Quran, baca Al-Quran, faham Al-Quran, amal Al-Quran pagi, petang, siang dan malam. Amin ya rabbal alamin. Satu rezeki saja. Satu rezeki. Satu rezeki. Ya. Biasa orang cakap rezeki ni duit. Betul. Ya, tapi dapat baca Quran. Ini dinyatakan dalam surah Yunus ayat 58. Ini adalah satu kurniaan Allah yang lebih besar daripada apa yang dikumpulkan oleh orang-orang yang cari duit. Ya, boleh cari duit kan, tapi jangan tinggal Al-Quran. Al-Quran. Allahu Akbar. Subhanallah. Terima kasih Ustaz Faz. Subhanallah, dapatkan yang original lah. Lagu tadi tu lagu saya. Lagu nasyid saya, Ustaz Fakhrul, Ustaz Farhatul. Nanti boleh carilah. Ustaz Fazrul tak ada lagi kat situ. Akan datang insya-Allah. Baik. Jadi kita nak beralih seketika dalam sesi kali ini ke ruangan tajwid. Dan hari ini tajwid dan juga hafazan. Dan hari ini kita nak perhatikan sebenarnya ayat yang ke-6 ini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita amati betul-betul, kita dekat-dekat ataupun hampir-hampir ayat 10 surah Yasin. Kadang-kadang baca surah Yasin masuk sini. Wasawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu. Masuk sini. Surah Yasin masuk sini. So bahaya. Bahaya. Sini sawaun bermula, yang tu wasawaun. Okey. Jadi antara kalimah-kalimah tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah yang perlu kita beri perhatian, yang kita nak kongsikan dalam ayat yang ke-6 contohnya, ataupun kita nak melihat apakah kalimah yang perlu kita beri perhatian. Ayat yang ke-7 kita nak melihat kalimah khatama. Kalimah apa? Khatama. Cuba ikut saya. Khatama. Masya-Allah. Sekali lagi. Khatama. Khatama. Kalimah itu pun dah ada taranum dia.
Itu sabar tu kan, kita cuba tu dengan tarannum sabar. Oh, sabar je lah dia kata. Okey, khatama. Iaitulah kita nak menjelaskan makhraj ataupun menjelaskan huruf kha pada kalimah khatama. Sebab kadang-kadang ada pembaca dia baca tipis. Khatama, khatama, dia baca kha. Kha. Tapi taklah sampai kena muncung mulut. Kha. Ada setengah-setengah macam tu. Fo, ko, to, sirotol. Allah. Kenapa tu dia kata nak tebalkan? Tak. Tebal. Semangat dia, ya? Tak semesti kena muncung, tak. Muncung ni untuk siapa? Untuk dhammah saja, untuk bagi depan tu muncunglah. Nu, ru, tu muncung. Tapi huruf isti'la jangan muncung, tapi kena tebal. Kha. Okey, kha tempat duduk dia kat mana? Bangi ke sentul? Bukan, salah tu. Kha tempat duduk dia kat sini. Rongga kerongkongan kita ni ada 3 stesen yang selalu saya sebut. Di atas, di tengah dan juga pangkal kan. Hujung, tengah, pangkal. Jadi, kha duduk kat mana? Permulaan rongga kerongkongan kita. Kha. Kha, cuba. Kha. Ada 2 huruf. Kha, kawan dia. Ra. Kan? Kha, cuba. Kha. Ra. Kha. Ra. Ustaz, tak terpulang lah. Kan? Itu tempat latihan dia. Tahu tempat keluar. Kalau rain macam kita sebelum subuh tadi. Itu tempat keluar rain. Sebab kalau ha pedas. Contoh. So, kha. Sekali lagi. Kha. Khatama. Tapi bila kita sebut kha, tebalkan kha tu, kita jangan ajak dia. Tak, jangan ajak dia. Kalau tak jadi khatama. Tama jadi. Sebab apa? Terkesan ataupun terpengaruh dengan menebalkan huruf kha. Jadi kha saja tebal, ta tak tebal, ma tak tebal. Khatama. Cuba. Khatama. Bagus. Sekali lagi. Khatama. Khatama. Masya Allah. Kalau masuk Allah, khatama Allah. Cuba. Bagus, subhanallah, masya-Allah, terbaik. Okey, baik, itu ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7. Kita nak melihat satu lagi, itu dari segi makhraj huruf. Kita nak lihat dengung pula ataupun bahagian tajwid dia dengung. Kita nak belajar hari ni ikhfa haqiqi. Apa dia? Ikhfa haqiqi. Nun mati bertemu atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ikhfa kan? Boleh lihat apa huruf-huruf dia dekat buku tajwid kita tu kan. Ada 15 huruf. Salah satunya kita nak tengok hari ni iaitulah nun mati bertemu dengan zal. Nun mati bertemu dengan zal. Kalimah kita pada hari ini anzartahum safas kan? Tadi kalimah kan? Kita pun nak lihat kalimah itu untuk tajwid kita iaitulah anzartahum. Cuba. Nun mati bertemu dengan zal. Anzartahum. Cuba. Bagus. Nun mati bertemu dengan zal. No, dia fokus ya. Nun mati bertemu dengan zal. Ataupun antara clue dia, pembayang dia iaitulah di atas huruf nun itu tidak ada tanda dia kosong. Dia kosong atas nun tu. Jadi itu tanda, kalau atas nun ni kosong, tanda dia tak dengung. Nama insya-Allah nanti ingat. Nama boleh ingat. Tak apa dah. Jadi kita belajar hari ni ikhfa haqiqi. Nun mati bertemu dengan zal. Cara baca dia dengung 2 rakaat. Harakat ustaz. Dengung dia 2 harakat. Jangan panjang sangat. 2 harakat. Dengung. Contoh sekali lagi. Anzartahum. Cuba. Okey, bila kita dengung tu za, betul, selepas huruf za ada huruf ra pula, tebal ra tu. Zarta. Sekali lagi. Anzartahum. Cuba. Bagus, subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Baik. Jadi kita nak cuba hafal ayat yang ke-6 ni. Kita nak cuba hafal. Saya baca dulu.
Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. 1, 2, 3. Masya Allah. Baca pertama kali tu hafal dah. Mantap, subhanallah. Terbaik. Bagus. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. 1, 2, 3. Bagus, subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Sekali lagi. Saya baca innal ladzina kafaru sawa sampai a'anzartahum. Tuan-tuan dan puan-puan sambung ambil a'anzartahum sampai habis Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Ada dua tempat kalimah dalam ayat yang ke-6 ni ada ikhfa hakiki. Tadi saya dah kongsi satu lagi dekat mana? Tunzirhum, sama juga. Nun mati bertemu dengan zal. Jadi dalam ayat yang ke-6 ini ada dua tempat ikhfa hakiki, iaitulah anzartahum, satu lagi tunzirhum, dua tempat. Jadi kalau kita jaga hukum-hukum tajwid setiap ayat yang kita baca tu, itu sebenarnya dia akan membantu kita untuk kita perkemaskan hafalan kita. Baris, kaedah bacaan, panjang pendek dengung semua huruf, dia akan bantu Safaz, dia akan bantu hafalan kita kan. Kalau kita baca biasa ataupun kita hafal dengan cara yang salah ataupun hukum tajwid yang salah, maka nanti bila dibetulkan bacaan kita, itu akan problem, dia akan jadi masalah. Sebab dah terbiasa banyak ulang dengan yang salah kan. Sebab tu dia kata betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Betulkan yang biasakan yang betul tu kena berterusan. Sekali lagi sebelum kita berehat. Cuba pejam mata Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. 1, 2, 3. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Masya Allah, sadaqallahul azim. Terbaik, subhanallah. Kita nak dengar lagi Safaz ya. Yu'minun. Jangan ma yu'minun. La yu'minun. Ada beza maksudnya. Betul, Safaz. Nanti kita bincang lepas ni. Kita akan bincang selepas ini insya-Allah. Kita nak dengar lagi suara selepas ini. Namun kita nak berehat dahulu seketika, pastinya dalam My Quran Time, Quran, solat, infak, berehat seketika insya-Allah. واجعله لنا حجتين واجعله لنا حجتين يا رب
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-9 di mana Allah menceritakan tentang ciri hati-hati yang sakit pada ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-20 Ustaz ya. Ciri hati yang sakit ini menjelaskan ciri orang yang munafik. Pada ayat yang ke-8 di hujung itu Allah menyatakan wama hum bimu'minin. Penggunaan perkataan ba di situ menurut Imam Tantawi ialah satu penekanan betapa mereka itu betul-betul sebenarnya wama hum mu'minin dah betul Ustaz. Tapi bila ada ba di situ nak menjelaskan memang betul-betul mereka ini tidak pernah menjadi di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lebih daripada itu pada ayat yang ke-9 Allah menyatakan ciri hati yang sakit di kalangan orang munafik ini yukhadi'un Allah walladzina amanu. Mereka ini cuba untuk menipu Allah dan juga orang yang beriman. Menipu Allah dan orang beriman. Dan pendekatan ataupun dinyatakan oleh ulama tafsir bahawa apa yang mereka laksanakan ini Ustaz ya, nifaq ataupun munafik ini boleh dalam dua bentuk. Satu dalam bentuk akidah dan dua dalam bentuk perbuatan. Yang dinyatakan sini banyaknya dalam bentuk akidah di mana mereka memang sebenarnya memandang enteng kepada Allah, nak tipu Allah dan juga tipu kepada orang beriman, tetapi Allah menyatakan wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri, tetapi wama, sekali lagi perkataan ma Ustaz ya, bukan la. Kalau ayat 6 hujungnya la, tetapi hujung ayat 8 ayat 9 ma, iaitu tidak pernah mereka ini sedar betapa sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri. Mereka yang merugikan diri sendiri, bukannya menipu Allah dan orang beriman. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, salah seorang daripada munafik pada zaman Nabi itu, dia cuba nak buat gitu gini, dia semayang juga Ustaz bersama, tapi waktu Isyak, waktu subuh tu dia jarang sikit pasal orang tak nampak ya, waktu dulu gelap Ustaz kan, jadi tak payah muncul pun tak apa. Tetapi bila waktu Zuhur ke waktu terang-terang ni dia nampakkan kebaikan pasal dia nak beritahu bahawa sila pilih saya ya, dan mereka nak mengambil kesempatan di atas kepada orang Islam, dan mereka ni tak suka orang Islam menang sebenarnya. Mereka ni tak suka orang Islam, tak suka Rasul menang, tetapi kalau katakan ada peluang dapat harta, mereka lah yang paling awal muncul. Sebenarnya kita bukan tak nak pergi. Ini yang kita akan belajar lagi dalam surah At-Taubah, dalam surah An-Nisa nanti pun kita akan belajar tentang sifat-sifat orang begini. Jadi ini adalah satu sifat yang kita harapkan tidak berlaku dalam diri kita. Minta Allah jauhkan benar-benar. Dan ini kita perhatikan juga bagaimana dalam ayat ke-9 ini selekoh tajam Ustaz, agar ketika kita menghafal, kita baca betul-betul, dan dalam masa yang sama kita tahu minta Allah jauhkan kita daripada sifat nifaq dalam hal akidah dan perbuatan kita seharian. Silakan. Bismillah, terima kasih kepada Ustaz Fazil. Dalam ayat yang ke-9 ini, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, masya-Allah, apa yang Ustaz Fazil sebut tadi, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita. Sebab takut nanti Ustaz Fazal sampai dekat akhirat nanti kosong. Saya solat lah, saya sedekah, saya infak semua kan, tapi Allah kata nahi. Mana maksudnya bukan itu saya di India nanti boleh kita maknanya bukan tak diterima semua, hangus semua. Allah na'udzubillah min dzalik. Jadi moga-moga Allah SWT terima segala amal ibadah kita. Dan ayat yang ke-9 antara selekoh tajam yang perlu kita beri perhatian, iaitulah tadi kita dah kongsikan huruf kha. Nah, kita jumpa lagi satu kha yang berbaris dan ada mat dekat dia, yukhadi'una. Cuba. Yukhadi'un. Subhanallah. Sekali lagi. Yukhadi'un. Subhanallah, bagus. Dan satu lagi huruf kha yang sukun. Wa ma
yakhda'un. Silakan. Subhanallah. Itu dua kalimah Safas barangkali selaku tajam yang perlu diberi perhatian dalam ayat yang ke-9. Bahkan barangkali untuk ayat-ayat pada hari ini huruf yang perlu kita beri perhatian huruf kha supaya kita menyebutnya dengan baik insya-Allah Safas. Alhamdulillah ya, moga-moga itu membantu kita dalam kita membaca dan juga kita menghafal, lantas kita memahami Ustaz ya bahawa sebenarnya perkataan yukhadi'un ini maksudnya ialah mereka yang menipu dengan membuat kerosakan. Dan ini adalah IC-nya Islam Ustaz ya. Pada waktu zaman dahulu tu IC-nya Islam. Ini yang kita kena berjaga-jaga, jangan sampai kita ataupun di kalangan rakan kita di kalangannya IC-nya Islam tetapi rupanya membuat kerosakan. Dia nak kalau boleh dia tunjuk baik, tapi dia kalau Imam Qurtubi menyatakan dia nak merampas harta umat Islam dan menumpahkan darah. Dia sanggup bunuh kerana apa? Yang penting saya dapat bahagian saya, tapi nak dapat itu dia mesti tunjuk baik dulu. Yang kita minta Allah jauhkan daripada kita dan ia membawa pada resolusi kita pada hari ini kita saksikan. Yang pertama, sebarkan dakwah dan serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang kedua, resolusi kita jauhi keegoan yang menjadi punca hati mati untuk menerima Islam. Ego yang perlu kita jauhi, kita minta Allah jauhkan. Dan yang ketiga, jujur dalam setiap tindakan dan perbuatan kita dengan tidak melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah pimpin kita. Kita berdoa bersama Ustaz Tarmizi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Di saat yang penuh barakah lagi mulia ini ya Allah, kami menadah tangan memohon ke hadratmu ya Rahman agar diampunilah dosa-dosa kami yang banyak ini ya Allah, agar diampunilah dosa ibu ayah kami ya Allah, agar diampunilah dosa-dosa ibu ayah mertua kami, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat bi rahmatik ya arhamar rahimin. Jauhilah kami daripada sifat-sifat madhmumah ya Allah. Hiasilah diri kami dengan sifat-sifat mahmudah yang terpuji ya Rahman. Mudah-mudahan ya Allah dengan yang demikian senang dan mudahlah Al-Quran bertapak dalam hati kami, dalam hidup kami ya Arhamar Rahimin. Perkenankan ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita sebentar tadi tuan-tuan, untuk kita selalu dijauhkan daripada sifat hati yang sakit pada ayat 6, hati yang mati pada ayat 6 dan 7, dan hati yang sakit sudah pun kita lihat 2 ayat Ustaz ya, dan insya-Allah kita akan lihat lagi ayat-ayat seterusnya, banyak, ada 13 ayat sebagai satu seruan untuk sama-sama kita memperjuangkan Quran, kita selalu tilawah Al-Quran agar kita menjadi orang yang benar-benar mendirikan salat dan juga sentiasa berinfak. Itulah ciri orang yang terjauh daripada sifat hati yang sakit. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform untuk tuan-tuan menyumbang bersama agar kita terus dapat membina satu ekosistem bersama Al-Quran ini sendiri. Kita bertemu lagi dalam episod akan datang dalam My Quran Time, Quran, Salat dan Infak, insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين